تحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari ini bagi satu sesi taklimat pembukaan sekolah untuk ibu bapa dan juga penjaga bagi tahun 4 Hafiz, 4 Hafizah, 4 Islah dan juga 4 Barakah. Untuk atur cara pada pagi ini, insya-Allah kita akan mulakan dengan bacaan doa, kemudian ucapan guru besar, taklimat penyelarasan tahun 4 stream dan juga taklimat disiplin dan HAM, taklimat kurikulum, taklimat co-kurikulum, taklimat JPK dan akhir sekali ialah taklimat sasiah. Sebelum kita memulakan taklimat, insya-Allah kita akan membacakan doa dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan bermanfaat ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami dan ajarkan kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkan kami ilmu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat kembali ke sekolah anak-anak yang bermula hari Isnin ini, 1 hari bulan 3 untuk anak-anak tahun 1 dan tahun 2, dan pada 8 hari bulan 3 anak-anak tahun 3, 4, 5 dan 6 juga akan kembali ke sekolah. Setelah kita lalui PDPR ataupun pembelajaran dan pengajaran di rumah secara online, dan alhamdulillah kita dapat kembali ke sekolah secara bersemuka. Dan saya doakan anak-anak sentiasa sihat. Bila hadir ke sekolah nanti, mohon jaga SOP, jaga penjarakan dengan guru-guru, dengan kawan-kawan, dan pastikan anak-anak sentiasa dalam keadaan kesihatan yang baik. Dan Ustaz juga ingin merakamkan terima kasih kepada ibu bapa yang telah bekerjasama memberikan perhatian ketika anak-anak belajar di rumah. Pastikan mereka belajar hadir dalam kelas online, kemudian menyiapkan latihan yang diberikan. Kita doakan mudah-mudahan sekolah kita akan terus sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak akan terus berjaya. Kita kekalkan misi kita untuk menjadi sekolah yang institusi pendidikan yang unik, cemerlang dan terbilang, nak melahirkan insan saleh dan muslim. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini adalah taklimat penyelarasan daripada saya, Muhammad Fathi bin Mat Ramli, yang merupakan penyelaras bagi stream dan juga guru diniyah. Objektif taklimat ini adalah bertujuan, yang pertama, memberikan gambaran awal perjalanan persekolahan di stream. Kemudian yang kedua, memaklumkan perancangan dan juga aktiviti tahunan di stream. Dan yang ketiga, membentuk budaya sekolah yang sihat berdasarkan dengan bimbingan dan juga pendekatan nilai dan karakter pendidikan Al-Hikmah. Sebelum kita pergi lebih jauh, ini merupakan alamat sekolah, iaitu nombor 31A, Laluan Meru Perdana 2, Taman Meru Perdana 2, 31200, Cemor. Ibu bapa boleh menghubungi nombor yang tertera untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Sebelum kita pergi lebih jauh, marilah bersama-sama kita menghayati visi, misi dan juga moto sekolah. Visi sekolah ialah menjadi salah sebuah institusi pendidikan yang unik, cemerlang dan terbilang.
Manakala misi pula ialah yang pertama menyediakan pendidikan bersepadu di peringkat asas dan rendah. Yang kedua, melaksanakan tarbiyah yang lengkap dan seimbang di antara pendidikan jasmani, emosi, rohani dan intelek ke arah pembinaan generasi yang bertakwa, berketerampilan, relevan dan komited. Dan yang ketiga, melahirkan masyarakat sekolah yang penyayang, berfikiran positif, kreatif, inovatif sesuai dengan nilai agama. Moto sekolah pula ialah pembentukan insan saleh dan musleh. Berikut adalah tenaga kerja bagi guru-guru di stream, iaitu yang pertama saya sendiri iaitu Ustaz Fakhi yang merupakan penyelaras stream dan juga merupakan guru diniah. Manakala Cikgu Faiz pula ialah guru kanan Jabatan Pembangunan dan juga Keceriaan dan guru akademik di stream. Seterusnya Ustaz Syafiq yang merupakan guru kanan Sahsiah, guru diniah dan juga guru kelas bagi 4 islah. Seterusnya ialah Cikgu Adlina yang merupakan guru kanan co-curriculum dan juga guru akademik. Seterusnya Cikgu Azrin, guru kanan HEM, guru akademik dan juga guru kelas 4 Barakah. Seterusnya Cikgu Faizah yang merupakan guru kanan co-curriculum dan juga guru akademik di stream. Seterusnya tenaga kerja untuk guru-guru di stream ialah Ustazah Khairun Nisa yang merupakan guru diniah dan juga merupakan guru kelas bagi 4 hafizah. Seterusnya Ustazah Aini bagi guru diniah dan juga Ustaz Afiq yang merupakan guru diniah dan juga merupakan guru kelas 4 hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Azrin Shashika selaku guru kanan hal ehwal murid dan guru akademik di stream. Okay, saya akan menerangkan taklimat HEM yang mana Jabatan Hal Ehwal Murid ni berperanan sebagai jabatan yang menyelia hal ehwal berkaitan murid dari hadirnya ke sekolah sehinggalah pulang ke rumah. Okay, yang mana kami mengambil kira semua sudut dari aspek kesihatan, kebajikan dan peribadi murid untuk menjadikan insan yang sahih dan muslim. Okey, beberapa tata cara sebelum ke sekolah yang mana peranan ibu bapa ataupun penjaga perlu titik beratkan. Yang pertama, perlulah memastikan anak dalam keadaan sihat, menjaga kebersihan dan tiada sebarang masalah COVID-19 ni, tiada simptom-simptom seperti demam ataupun sesama, digalakkan untuk tidak datang ke sekolah lah bagi anak-anak yang tidak sihat. Okey, dan yang kedua, galakkan anak membawa bekalan makanan dan minuman. Okey. Untuk mengelakkan anak daripada berkongsi minuman dengan kawan, jadi seeloknya bawa bekalan makanan dan minuman sendiri. Dan yang ketiga, anak-anak perlu memakai pelitup muka, membawa hand sanitizer, tisu basah, sejadah, bekas makanan dan sudu atau garpu sendiri. Okay. Kemudian ibu bapa atau penjaga yang membawa kenderaan dikehendaki menurunkan anak secara pandu lalu sahaja, yang mana mereka akan masuk di pintu masuk dan keluar pula di pintu keluar. Okey. Murid akan diambil bacaan suhu berhampiran pintu masuk ke kelas. Okey, bila murid dah sampai ke sekolah, mereka akan diambil bacaan suhu terlebih dahulu, kemudian baru mereka boleh masuk ke kelas. Okey. Yang ketiga, murid dikehendaki sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Dan yang keempat, ibu bapa atau penjaga perlu memohon pas pelawat daripada pihak keselamatan sekolah jika ingin berurusan dengan pihak pentadbir. Jadi untuk mengelakkan sebarang masalah ataupun perkara yang tidak diingini berlaku, ibu bapa atau penjaga perlu terlebih dahulu memohon pas pelawat daripada pihak keselamatan. Okay. Kemudian dari segi pergerakan murid balik, ibu bapa atau penjaga yang membawa kenderaan dikehendaki mengambil anak secara pandu lalu sahaja. Sama seperti pergerakan murid datang, ibu bapa hanya dibenarkan mengambil anak secara pandu lalu sahaja, yang mana masuk di laluan masuk dan keluar di laluan keluar. Okey. Yang mana murid daripada kelas akan dibawa turun secara berperingkat-peringkat. Okey. Dan yang ketiga, ibu bapa disarankan mengambil anak dalam tempoh 15 minit selepas sesi persekolahan tamat, yang mana tertakluk juga kepada sebarang perubahan. Okey. Okey, berikut adalah gambar
laluan ke sekolah. Okey, daripada laluan masuk, kemudian yang warna hijau ni adalah stream. Jadi ibu bapa akan turun ke anak secara pandu lalu dan kemudian akan keluar di laluan hadapan untuk keluar semula. Okey. So begitu juga untuk datang dan balik. Okey. Okey. Sekarang kita tengok dari segi waktu persekolahan. Waktu persekolahan mingguan bagi tahun 4 dari hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Bermulanya waktu sekolah daripada 7.50 pagi sehingga 3.30 petang. Okey, manakala hari Jumaat bermula pada 7.50 pagi sehingga 12.30 hari. Okey, waktu ni juga akan tertakluk kepada sebarang perubahan. Jikalau ada sebarang perubahan, pihak sekolah akan maklumkan kepada ibu bapa. Okey, dari segi kehadiran, murid boleh hadir ke sekolah seawal 6.30 pagi dan pulang sebelum pukul 5 petang. Okey. Murid juga perlu hadir 30 minit sebelum sesi pembelajaran bermula. Okey. Murid tidak dibenarkan berkeliaran di kawasan sekolah. Okey, jadi murid perlu patuh dengan peraturan sekolah. Dan yang keempat, murid yang tidak hadir ke sekolah disebabkan sakit atau sebagainya perlu memaklumkan kepada guru kelas melalui surat akuan ibu bapa ataupun surat akuan doktor. Jadi kalau anak tuan-tuan atau puan-puan yang sakit, jadi mereka perlu maklumkan kepada guru kelas supaya guru kelas sedia maklum kenapa mereka tidak datang ke sekolah. Okey, dari segi tata cara waktu rehat dan solat murid, yang pertama murid akan rehat dan makan di dalam kelas. Dan yang kedua, makanan akan disediakan oleh pihak sekolah. Okey. Murid juga akan solat di ruangan yang disediakan oleh guru mengikuti penjarakan secara fizikal. Okey, berikut adalah beberapa keperluan murid semasa rehat dan solat. Jadi diminta ibu bapa untuk menyediakan keperluan tersebut. Yang pertama adalah sudu atau garpu. Yang ketiga, tisu basah. Yang keempat, air botol untuk mengelakkan murid-murid berkongsi minuman. Dan yang kelima adalah hand sanitizer. Yang keenam, sejadah untuk mengelakkan mereka daripada berkongsi sejadah. Dan yang terakhir sekali adalah bekas makanan. Bekas makanan ni guru kelas dah sediakan untuk pagi dan tengah hari. Okey, berikut adalah pakaian seragam bagi murid lelaki. Dan di sebelah kanan adalah pakaian seragam bagi murid perempuan. Okey. Jadi diminta ibu bapa untuk memastikan pakaian anak anda lengkap. Okey. Yang ni juga adalah pakaian seragam pada hari Jumaat, yang mana bagi lelaki bersongkok hitam, baju ungu muda, seluar putih dan sampin, lencana dan tag nama juga perlu ada, kasut hitam dan stoki hitam. Okey, bagi lelaki hari Jumaat perlu pakai baju ni. Manakala perempuan perlu memakai jubah merun, yang mana pihak sekolah telah meminta ibu bapa untuk membeli. Okey, tudung putih, anak tudung hitam, lencana dan tag nama. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Faizah binti Zakaria Samsudin selaku Guru Kanan Akademik, juga merupakan Guru Subjek Bahasa Melayu, Sejarah dan Dunia Seni Visual. Hari ini saya akan memberikan sedikit taklimat mengenai kurikulum. Kurikulum adalah bidang utama bagi setiap guru dan murid-murid yang belajar di sekolah kita. Penetapan dasar ini mengambil kira keperluan pendidikan dan pencapaian sekolah dalam bidang kurikulum selaras dengan arus perdana, sistem dan dasar pendidikan kebangsaan. Cara pembelajaran murid terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama bersemuka, PDP yang dilaksanakan secara bersemuka di dalam kawasan sekolah. Yang kedua, PDPR. PDPR juga dilaksanakan ketika selepas usai pembelajaran di sekolah bagi membentuk kepribadian dan sasiah murid. Perancangan kurikulum yang pertama di bawah unit panitia, iaitu pencerapan buku tulis. Dan yang kedua, perancangan bengkel teknik menjawab soalan bersama-sama dengan murid seri. Yang kedua, penilaian formatif, iaitu pentadsiran bilik darjah.
Pentadbiran bilik darjah dilaksanakan sepanjang proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru subjek. Yang ketiga, penilaian sumatif iaitu peperiksaan. Dan yang keempat, pusat sumber. InsyaAllah akan wujudnya pusat sumber mini dan murid-murid boleh mendapat manfaat yang sama seperti murid seri. Program nilam juga dilaksanakan sama seperti murid seri. Okey, itu sahaja setakat pembentangan bahagian kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Adlina binti Abdul Rahman. Saya sebagai guru kanan core curriculum. Saya juga guru akademik yang mengajar subjek sains, sejarah, seni dan juga RBT. Taklimat core curriculum. Pengenalan. Kegiatan kurikulum artinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah, kurikulum, yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah. Pengenalan. Kegiatan core kurikulum di sekolah adalah seperti yang berikut. Yang pertama, penyertaan dalam sukan dan permainan. Yang kedua, penyertaan dalam sukan dan kelab. Yang ketiga, penyertaan dalam pasukan pakaian seragam. Dan yang akhir sekali ialah lain-lain kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Menteri Pendidikan. Pembentangan saya pada hari ini, saya akan fokuskan kepada dua bahagian iaitu aktiviti core curriculum dan juga penlibatan murid. Bagi aktiviti core curriculum, terdapat 3 aktiviti core curriculum iaitu persatuan badan beruniform, permainan dan kelab persatuan. Boleh rujuk gambar yang saya senaraikan di dalam slide. Di stream terdapat satu kelab dan persatuan yang baru ditubuhkan iaitu Young Islamic Outreach ABIM Club. Kelab ini ditubuhkan atas cadangan daripada ABIM Pusat. Kelab ini bertujuan untuk mendedahkan murid-murid dengan bagaimana berpersatuan dengan kerja-kerja dakwah secara lapangan, khidmat sosial dan lain-lain. Murid-murid telah pun mengisi borang Google Form dan menyatakan unit yang mereka pilih. Yang kedua, penlibatan murid. Terdapat 6 penlibatan murid. Yang pertama, aktiviti core curriculum di sekolah. Aktiviti ini adalah secara bersemuka dan akan dipantau bersama-sama guru penyelaras untuk mengikut SOP. Murid akan berada di dalam kelas masing-masing walaupun berbeza unit dan juga persatuan. Terdapat 8 aktiviti yang telah dirancang sehingga akhir bulan 6 ini. Yang kedua, pertandingan core akademik. Pertandingan ini dianjurkan oleh PBD Kinta Utara dalam talian. Murid boleh rujuk iklan di Facebook sekolah ataupun WhatsApp kelas. Sekolah akan daftarkan pelibatan acara-acara. Murid yang terpilih akan mewakili sekolah ke peringkat daerah. Yang ketiga, pertandingan PADNI. Anjuran Unit Pendidikan Islam PPD Kinta Utara. Ini pun dalam talian juga. Yang keempat, aktiviti core curriculum. Anjuran KPM. Ini adalah luar pelibatan sekolah yang didaftarkan sendiri atas inisiatif ibu bapa ataupun penjaga. Ibu bapa atau penjaga perlu menghantar bukti CJ penyertaan dan kemenangan kepada guru kelas sebagai bukti melalui WhatsApp ataupun Telegram. Tujuannya ialah untuk guru memasukkan maklumat pelibatan dalam PAJ SK murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faiz bin Nasaruddin. Saya memegang portfolio guru kanan Jabatan Pembangunan dan Keceriaan JPK dan guru akademik. Bagi guru akademik, saya mengajar subjek matematik. Okey.
Jabatan Pembangunan dan Keceriaan ataupun kita panggil sebagai JPK berperanan sebagai jabatan yang menguruskan aset-aset sekolah dan melaksanakan sistem pengurusan aset yang cekap dan teratur. Selain itu, JPK juga merancang program-program berkaitan keceriaan dan pembangunan kelas dan institusi sekolah. Seterusnya, JPK memberi kesedaran dan memupuk sifat murid dalam mementingkan kebersihan dan keceriaan sekolah. Okey, alamat sekolah berada di nombor 31A Laluan Meru Perdana 11, Taman Meru Perdana 2, 31200 Cemor. Dia bersebelahan, sekolah bersebelahan dengan Pejabat Wadah Perak. Okey, ini adalah laluan ke sekolah pada setiap hari. Okey, jikalau tuan-puan daripada Meru Raya, okey, tuan-puan boleh di bahagian sini ada traffic light. Okey, puan boleh ambil selekor ke kanan lah. Kemudian akan jumpa dua bahagian, satu belah kiri dan sebelah kanan. Sekolah terletak di bahagian lot kedai. Kedai di bahagian kanan. Berhampiran dengan Wadah Perak lah. Okey, kalau dari Seri Al-Ummah, tuan-puan boleh ambil selekor belah kiri. Okey, untuk makluman, laluan adalah sahala. Maksudnya tuan-puan akan turunkan anak-anak betul-betul di bahagian hadapan sekolah dan kemudian terus membuat pusingan U di bahagian hujung lorong lah. Boleh buat pusingan U untuk jumpa balik jalan besar. Okey, baik. Okey, ini adalah plan kedudukan kelas. Di tingkat bawah terletaknya dua kelas iaitu 4 hafiz dan 4 islah. Dan di tingkat atas 4 barakah dan 4 hafizah. Okey, untuk 4 hafiz dan 4 islah, memandangkan kelas lelaki, kita akan letak di bahagian bawah lah. Dan kemudian pelajar murid perempuan akan berada di bahagian atas. Okey, setiap kelas kita dilengkapi dengan kemudahan penghawa dingin. Itu adalah salah satu kelebihan yang berada di stream lah. Okey, baik. Mengikut perancangan JPK, okey, kita akan bercadang untuk mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas yang bertemakan indahnya kelasku. Dijangka kita akan mula pada bulan 4, bulan April. Seterusnya, Minggu Kesedaran JPK. Okay, dengan temanya bersih dan ceria, kita akan membuat program tersebut bermula pada bulan 6, bulan Jun. Okey, yang ketiga, kita akan buat gotong royong stream. Okey, ia melibatkan guru dan baka lah. Okey, tarikh kita akan maklumkan dalam satu tempoh yang akan datang. Okey, dan yang terakhir sekali, perancangannya kita akan buat gotong royong harian. Okey, dia melibatkan kawasan angkat lah. Dia akan melibatkan murid dan guru kelas. Okey, kita akan memula pada bulan 4 sehingga tamat tempoh persekolahan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syafiq bin Hamdan merangkap sebagai guru kanan sasiah dan sebagai guru diniyah yang mengajar subjek pendidikan terasa Islam, sirah dan juga subjek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syafiq bin Hamdan, guru kanan sasiah dan merangkap sebagai guru diniyah yang mengajar subjek pendidikan terasa Islam, Jawi dan Khat serta subjek sirah bagi tahun 4 di stream. InsyaAllah kita akan memulakan taklimat sasiah di mana taklimat sasiah kita mulakan dengan pengenalan. Yang pertama, jabatan sasiah berperanan menerajui tahsin para murid dari segi akhlak, ibadah dan kepribadian. Tahsin tu maksudnya lebih kurang pembaikan.
Yang kedua, jabatan yang mewujudkan keseimbangan antara ilmu dan pembentukan insan soleh dan musleh, membumikan Al-Quran dan menghidupkan syiar-syiar Islam, di mana kita memberikan fokus untuk menjadikan dua unsur. Yang pertama ilmu, dan juga kita menggunakan unsur ilmu itu untuk membentuk para murid kita menjadi insan yang soleh dan musleh. Yang ketiga, merealisasikan agenda pendidikan al-hikmah dan mewujudkan keseimbangan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Seterusnya, perancangan untuk Jabatan Sasiah. Perancangan untuk Jabatan Sasiah, target kita ada 5. Yang pertama, usrah dan asyirah murid. Yang ini wajib, memang kita adakan setiap tahun, yang melibatkan antara peranan para guru dan juga para murid setiap hari Jumaat, di mana program usrah dan asyirah ini akan membentuk satu nilai kepimpinan untuk para murid khususnya. Yang kedua, perancangan Sasiah adalah program Surauku Ceria, di mana kita mahu mendidik para murid kita dan juga para guru kita bekerjasama sekaligus untuk menceriakan surau sekolah, yang mana kita target, kita sasarkan untuk adakan, untuk jalankan pada bulan Mei atau bulan 5. Yang ketiga, program tahsin ibadah dan adab, kita akan buat seperti mana mungkin lah. Mungkin menggunakan konsep seperti camp ibadah, tapi kita fokus kepada memperkasakan unsur ibadah dan adab itu sendiri. Di mana ini adalah satu sasaran kita untuk membangunkan modal insan soleh dan musleh itu. Dan kita target pada bulan September, di mana pada bulan September itu ada cuti sekolah selama 1 minggu, yang mungkin kita boleh ambil sedikit masa untuk mengadakannya demi menjamin perjalanan ibadah dan adab para murid itu menjadi lebih baik. Yang keempat, program yang keempat adalah pelantikan lajnah musalla. Yang ini satu jawatan kuasa untuk para murid dalam menceriakan surau kita dan menjaga disiplin para murid yang lain ketika berada di surau. Yang kelima, fokus pemantapan dalam bidang Al-Quran, di mana kita mementingkan budaya Al-Quran yang mana kita akan laksanakannya sepanjang tahun, dan kita menjadikan Al-Quran sebagai satu teras penting dalam institusi pendidikan kita. InsyaAllah. Alhamdulillah, selesai sudah pembentangan bagi semua jabatan di stream, dan seterusnya mohon untuk ibu bapa atau penjaga mengisikan maklumat pada pautan yang diberikan seiring dengan video ini untuk mendapatkan respon dan juga maklum balas daripada ibu bapa dan penjaga. Untuk mengakhiri taklimat pada hari ini, saya mengucapkan jazakumullahu khaira di atas kerjasama ibu bapa dan penjaga mendengarkan taklimat ini, dan mengharapkan agar kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.